Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni tak? Urus dia punya tu. Tak ada. Bukan. Senarai nama profesor tu. Ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi majlis yang saya hormati Profesor Dr. Aminuddin, ya, insya-Allah, dan juga rakan-rakan speaker yang sebentar tadi baru menyampaikan talk yang pertama, Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said, dan juga di hadapan saya Dr. Xiu Feng, ya, dan kalau ada Dr. Nur Kamila, ada dia. Itulah serta urus dia yang terlibat, kaki tangan daripada SASMEC IIUM serta para peserta bagi program yang dinamakan sebagai Master List Advanced Medicofic Jenazah Management Course 2023. Apa khabar semuanya, sihat ke? Masya Allah. Tadi dengar pendengaran daripada Dr. Hilmi tadi pun dah banyak dah tu. Jadi saya nak tambah sikit je lagi, ya. Banyak yang saya nak utarakan tu dah disampaikan dah, jadi kerja saya mudah. Saya tambah sikit je kan. Jadi memang kalau ikutkan program sebelum ini saya rasa mungkin dalam kali keempat atau kelima kot saya dijemput. Sebelum ini secara maya. Kalau secara maya tu kita tengok dekat dalam laptop je, telefon je kan. Nampak ustaz ni macam kecil je kan. Bila tengok depan-depan, oh tak adalah besar sangat. Ya, Alhamdulillah, saya dimaklumkan ada peserta yang daripada luar Kuantan, daripada Shah Alam ada, ya. Kat kita depan Shah Alam, ya. Insya-Allah. Surau mana? Surau Munawarah Shah Alam. Insya-Allah, ya. Mengingatkan saya dengan Madinah Al-Munawarah. Ya, saya baru balik daripada sana 2 hari lepas. Kondisi kesihatan tu batuk-batuk sikit lah, biasalah cuaca kan. Saya punya PA pun hari ni tak dapat hadir. Patutnya dia bersama saya, dia yang kontrol untuk laptop ni. Dia pun demam, kata minta maaf tak dapat hadir. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya berkongsi berkaitan dengan lebih kepada pengurusan tata cara untuk mengendalikan jenazah-jenazah yang berisiko tinggi, termasuk dalam kes report dan juga termasuk kes COVID-19. Ya, seperti yang dimaklumkan Dr. Hilmi tadi, itu adalah garis panduan. Di peringkat kami ialah pelaksana. Kami sejak daripada tahun 2019 lagi telah dihubungi oleh beberapa pihak, antaranya KKM, untuk memaklumkan tata cara pengurusan jenazah berisiko tinggi. Waktu tu COVID dah ada dah, tapi kita belum PKP lagi. Kita start PKP 18 Mac 2020. Jadi disebabkan waktu itu saya berada di di Sulawesi waktu tu. Waktu tu ada program di Palu dengan Universiti Malaya, dan waktu tu mereka tanya tolong buat satu artikel ataupun satu tulisan berkaitan pengurusan jenazah untuk berisiko tinggi. Saya kata COVID-19 ni bahayanya macam mana? Kata dia, kami tak dapat kena pasti lagi, tapi lebih kurang macam HIV, AIDS, pandemik macam tu lah, kata dia. Okey, kalau macam tu saya keluarkan garis panduan pengurusan jenazah untuk penyakit jangkit. Iaitu menggunakan, itulah antaranya macam kita panggil klorok dan sebagainya. Sehinggalah Muzakarah Fatwa Kebangsaan mengatakan perkara ini baru lagi, tak tahu sejauh mana kebahayaan dia dan sebagainya. Mereka keluarkan keputusan tak boleh mandi, tayamum saja atas plastik. Dan ada beberapa siri lagi lah selanjutnya kita nak waswai. Dan saya banyak jugalah bagi pandangan, walaupun saya sebagai NGO, saya bagi pandangan sebagai pelaksana. Sebab saya katakan kalaulah di doktor di hospital yang attend pesakit COVID, dia boleh pakai PPE, boleh menyentuh jenazah pesakit,
untuk merawat dan sebagainya. Sebab saya salah seorang pesakit COVID. Saya masuk dekat my apps juga, kena tahan tuan-tuan. Merasa jugalah duduk dalam bilik tu kan. Tahap 2 ya. Dan saya pernah discuss dengan doktor yang menjaga tu, doktor boleh attend pesakit ni, dia stage 4 dengan pakai PPE. Saya tak pakai PPE, tapi saya boleh berada dalam kawasan ni sebab saya memang pesakit. Cuma saya stage 2, dia stage 4 kat situ kan. So saya kata, apa pandangan doktor sebagai saya sebagai pengendali untuk jenazah, menguruskan jenazah. Saya pesakit COVID yang sihat, kategori 1, 2 ni sihat lah, mengendalikan jenazah pesakit COVID. Dia pun kata, saya pun tak terfikir, cubalah bawa perkara tu ke peringkat tinggi. So saya usulkan lah ya. Dan antara pandangan saya tu, saya pergi ke Jaib, Jawi, Jais, termasuklah di Jaib. Saya berusaha dengan Profesor Dr. Zawawi, Universitas punya rektor, tim rektor, saya punya guru juga, dan dia ambil pandangan. Dan saya nampak Pahang negeri pertama yang mengeluarkan arahan jenazah COVID ni perlu dimandikan. Yes, tu kira tahniahlah orang Pahang kan, satu inovasi yang segera. Kan? Dan itu hal yang saya katakan tentang COVID tu. Dan sehinggalah sekarang memang setiap mana-mana negeri pun pesakit COVID kita boleh uruskan dengan cara memandikan dengan minima yang mungkin. Baik, makna kata minima mungkin tu apa? Kalau kita faham dalam pengurusan jenazah ni, saya dalam pengurusan jenazah ni bukan hanya dalam bab Muslim saja. Saya juga terlibat dalam non-Muslim. Doktor ya, saya terlibat dalam saya ada satu lesson khas embalming ya, yang mana saya mengikuti satu diploma tambahan saya di Filipina, namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. That's why they call me Ustaz Undertaker. Ya, kalau tanya Ustaz Undertaker mana, search lah kat Google, nampaklah muka orang ni kan. Ya. Jadi sebenarnya bila kita tengok antara perbezaan non-Muslim dan juga Muslim, dia memang ada sikit beza lah. Cuma non-Muslim mereka ada embalming sebab biar prosedur selepas meninggal tu mereka ada simpan dulu untuk upacara adat, keagamaan. Berbeza agama budaya lain-lain lah. Ada yang simpan 3 hari, seminggu, 2 minggu. Maka kita cuba nak ambil apa yang baik daripada pengurusan tu, kita terapkan dalam cara Muslim. Dan kita cuba tengok kaedah terbaik dalam syarak. Antaranya ialah mencantikkan jenazah tu sendiri. Macam mana? Macam contoh kita nak bincang mayat reput ni kan. Mayat reput, mayat berulat, mayat tinggal rangka, mayat COVID. Bagi orang yang tak biasa dengan situasi ni, dia akan rasa satu perasaan yang takut, geli, jijik. Mungkin dia akan muntah. Atau ada pun keluarga sendiri pun kadang-kadang tak mampu. Ya, boleh saya cakap juga, kalau kita nak katakan bau mayat yang reput ni, dia lagi busuk daripada bau bangkai. Minta maaf cakap, itulah kategori dia. Diri kita lah tu. Ya. Dan bila kita berhadapan dengan situasi begini, bagi pengurus jenazah, dan saya yakin mungkin dalam kalangan ni pun ada yang dah terlibat dalam pengurusan jenazah, apa yang perlu kita buat? Pertamanya kita perlu sentiasa menyantuni jenazah dengan baik. Tengok mana kata kita sangka baik. Tak ada orang yang normal hidup kat dunia ni dia nak mati dalam keadaan begini. Ada tak dalam dia orang dia kata, besok kalau aku mati biarlah mereput? Tak ada kan? Secara normalnya tak ada. Tapi siapa yang menjangkakan akhir hidup kita begitu? Demikianlah si mati. Maka kita kena betulkan mindset kita. Dia pun tak minta macam ni. So kita ni sebagai ada naluri kemanusiaan, kita santuni dengan baik. Dan jangan tunjuk macam wajah yang takutlah, geli kan, tak tahan lah kan. Itu benda-benda macam ni yang typically akan berlaku lah. Antara yang lain, kita kena jaga hati perasaan waris juga. Tu apa tukang mandi mayat ni keluar bilik muntah-muntah kan, tak tahan. Itu antara adab kita lah dalam pengurusan mayat reput. Pertama, mindset kita kena betulkan kan. Bila mindset dah betul, dia automatically benda tu dia akan jadi sempurna. Kalau kita rasa takut-takut, geli tengok mayat, ni dalam dewan ni standby tak nak tengok mayat-mayat. Saya nak buka slide ni kan, saya nak minta izin dulu kot lah kan. Aku tak makan lagi ni kan. Ya, kalau doktor forensik ni biasa dah. Alah apa mayat Ustaz tunjuk ni, dah biasa. Yang belakang-belakang ni lakuk kau tak biasa kan. Ya, boleh insya-Allah ya. Ni slide saya ni sebenarnya kursus pengurusan jenazah panjang. Nak cerita ni 3 jam tak habis.
kan. Jadi saya singkatkan dalam masa 45 minit ni, belum lagi soalan tambahan lagi nanti. Jadi saya terus kepada gambaran jenazah-jenazah. Boleh buka bahagian Ray. Ray tu. Ya. Segmen Ray. Kita skip yang ni. Terus gambar Ray. Ya, sebenarnya bila saya terlibat dalam pengurusan jenazah non-Muslim, saya lihat mereka ni ada cara untuk mencantikkan jenazah. Ya, kalau kita perasanlah, kalau cerita-cerita forensik ke, cerita X-File ke apa-apa cerita dulu kan, kalau dia nak sediakan jenazah tu untuk keluarga, dia akan tengok bergambar. So keluarga kata make up macam ni, color lipstick dia warna apa, color make up dia, semualah benda tu. Saya belajar tuan-tuan, saya pun ada MUA muah. So kalau siapa-siapa yang ada nak buat kahwin ke apa, tunang, boleh jemput insya-Allah. Naik seri wajah tu lebih lagi. Baik. Okey, misal katalah dalam kes ni, boleh tengok gambar sebelum dia atau selepas dia? Cuba tengok. Yes. Ini kes dia postmortem. Dan dia bypass, saya mungkin dia ada pemindahan jantung. Dan bila sampai kepada kami, dada dia begini. Kita buka kapas tu. Ni kat bilik hospital ni, makna dalam forensik. So bila saya tengok macam ni, kenapa dia orang tak jahit? Dia tampal dengan kapas saja. So saya boleh panggil forensik. Saya panggil, dia kata tolong jahit. So dia jahit macam tadi. Jahit guni macam tu lah, kasar je. Tak apalah, dia ada. In case kalau benda ni dibawa ke rumah. Jadi benda ni selalu jadi masalah. Kalau kat rumah siapa nak jahit? Nak guna kita punya jarum tu. Nak masuk benang pun dah berapa kali hisap kan. Macam mana kita nak menjahit kan? Jarum dia tak sama dengan jarum hospital. Kalau kita panggil bahasa pasarnya, jarum macam mata kail. Jahit kan, dia ada teknik dia cara nak jahit. Ya. So dalam perkara begini, kalau berlaku, first kita kena fikir secara rasional lah. Bila orang mati, so darah dalam badan dia takkan keluar. Sebab tak ada pressure, jantung dah berhenti. Yang ada pun hanya darah sikit-sikit je lah. So kita clearkan bahagian tu dulu, jangan panik. Bersihkan, apa saja luka pada badan mayat, bersihkan. Kecuali luka yang terkena pada bahagian urat besar, artery, vein, yang mana dia darah dia keluar tak henti. So kita kena stopkan. Stop macam mana? Mungkin kita tak boleh nak stop guna tangan ke kan. Ambil kapas, tahan. Sementara tu kita bersihkan, mandi macam biasa. Ya, tak perlu terlalu detail lah. Sebab masyarakat kita ni, orang Islam Melayu kita ni, bila nak mandi jenazah ni, dia detail. Istilah kereta detailing. Ya. Kita kalau basuh kereta biasa RM15. Kalau detailing RM85. Kan? Ada nak yang RM85 tu. Celah kuku, ya Allah tak potong kuku, celah telinga. Ya. Kalau paha dia tu 18 lipat. Makna saiz besar lah kan 18 lipat. Celah-celah paha sampai celah tu, sampai ke dasar tu dia nak pergi. Arwah tu waktu hidup tak pernah sampai dasar tu pun. Dia sampai dasar tu. Jadi kita nak bagi pahaman pada masyarakat. Ya. Menguruskan jenazah ni dia tidak perlu terperinci macam tu. Yang terperinci macam tu ialah spa. Spa. Syarat memandikan jenazah ialah meratakan air ke seluruh badan. Kawasan yang boleh dicapai. Apa saja halangan yang tak mampu capai, maka itu bukan daripada tanggungjawab kita. Termasuklah halangan tu dalam hal-hal orang yang ada, misal kata kita dalam Islam tidak membenarkan tattoo. Tapi kalau orang tu mungkin dulu dia waktu jahil dia pakai tattoo, kemudian tattoo dia ada macam-macam badan. Macam mana kita nak buat? Orang kata tak boleh kena air ni. Air tak kena pada kulit dia ni. So apa solusi dia? Adakah kita perlu guna pisau sagat? Siap. Kan? Jadi tak perlu kita fikir panjang, lalukan air je. Tak payah gosok guna berus dawai ke apa ke, nak bagi hilang. Jalankan. Mandikan jenazah ni cukup mudah. Tidak susah yang penting kita fikirkan. Rambut dia berwarna hijau, kuning, merah, traffic light kan. Habis macam mana kita nak hilangkan ni warna dia ni? Guna klorok pun tak hilang. Biar dia, lalukan air je. Tak ada masalah. Termasuklah dalam hal-hal yang lain. Apa lagi yang kadang-kadang Q-tech kan, orang pakai Q-tech. Kita takkan nak kikis, nak patahkan kuku dia. Tak perlu, lalukan air. Jadi benda tu, melalukan air itu adalah perkara yang mudah. Termasuk yang apa nama tu? Eyelash. Begini lentik tu kan.
Kalau kita boleh cabut, cabutlah. Kalau cabut kulit tu sekali, janganlah kan. Kalau boleh hilangkan, kita hilangkan. Kalau panjang sangat macam tu, macam burung merak tu kan, potonglah kan. Makna selagi kita boleh cabut, cabut. Tapi kalau benda tu boleh melukai mayat, menyakiti mayat, merosakkan kulit mayat, maka jangan kita kasar dia. Potong bahagian mana yang boleh. Sebab tu bukan anggota badan dia. Termasuk kalau dia pakai apa benda dalam badan mayat, gigi palsu ke, kalau gigi keluar masuk tu tak apa, boleh cabut kan. Malam keluar masuk cawan kan, pagi-pagi subuh masuk pakai balik kan. Tu tak apa. Ini yang dagam kat ni, yang pakai gusi tu, takkan kita nak guna pelayar ambil patahkan? Biarkan. Dia pakai braces, biarkan, tak ada isu pun. Pendek kata, apa sahaja pada badan mayat yang melekat, yang tak boleh dibuang, kita tak perlu pening kepala, biarkan, lalukan air je. Ya, termasuk dalam pengambilan jenazah reput. Okey, tengok next. Ni tak mahal ini kes mayat yang apa? Kes budak 4 tahun yang mati dibunuh. Asalnya sebelumnya ini dah selepas postmortem lah kita ambil. Ni kes ni yang ayah dia lah, kes dadah methamphetamine kan, yang menghayalkan bapak dia hingga hilang waras. Ayah dia ni baik dengan anak dia, kita tengok kat Facebook dia. Tapi siapa yang dapat menghalang, tak ada unggah kan, bila dia keadaan waras, hilang kewarasan dia, dia bunuh. So begini, tadi yang ni macam mana kita nak buat? Kita nak kontrol siapa? Mayat tak ada masalah, keluarga. Macam mana kita nak kawal emosi mak dia? Kita nak kawal emosi mak, nenek dia, atuk dia, meraung-raung ya. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah Ittifaqiyah 2017 ya. Masih terngiang-ngiang lagi, saya ingat tarikh dia 14 September 2017. Saya dapat panggilan hari Khamis tu pagi 7.30. Dr. HKL call saya, tolong datang, kita ada kes banyak ni. Waktu tu saya pun tak tahu kes apa. Lepas tu dia kata buka Istrawani, dah keluar dah kes tu kan. Saya pun ya Allah. Dan saya datang, saya antara orang terawal sampai, jenazah tak sampai lagi. Dan lori polis pun datang, bawa jenazah dalam 11 budak. Bau hangit tu masih lagi saya hidup. Jadi bayangkan, kita nak handle satu mayat. Yang kedua, perasaan kita sendiri. Ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang ada anak kecil, kita bayangkan macam mana perasaan mak ayah dia kan. Yang ketiga, kita nak settlekan mak ayah dia pula. Benda ni lah sebagai tukang mandi mayat, dia antara dilema dia punya perasaan sendiri. Kan, macam mana nak kawal? Janganlah dia menangis lebih teruk daripada family. Tak boleh Di sini kita kena kontrol. Memang kita sedih kan, kalau boleh jangan tunjukkan kesedihan tu pada waris. Kita kena sedih, sabar ya, anak ni anak syurga, dia dah tunggu kat syurga nanti insya-Allah kan. Kata begitu kan. Jadi macam mana kita nak kawal? First, kalau jumpa keadaan macam ni, jangan tunjuk mak anak dia. Misal kata doktor ataupun forensik dia nak bagi pengecaman, tu lain. Kita ni cerita dalam bab pengurusan jenazah. Family datang, boleh tak nak tengok? Tadi dah tengok dah waktu pengecaman? Dah tengok. Okey, tunggu kejap, nanti kami siapkan, kami panggil. Panggil lawan yang kuat, kita nampak macam ayah dia macam okey je, panggil, uruskan sekali. Sebab seorang ibu tak sanggup mandikan anak dia begini, dia akan mengganggu kita juga dengan tangisan dia. Tak sanggup, kita pun akan tercair dengan emosi dia kan, emotional. So kita akan repair cantik supaya tidak nampak kesan-kesan luka ni. Dan kalau boleh bahagian hidung yang bedah ni tutup dengan kapas, tempat mata je. So family members yang lain datang tengok, dia sekadar cium, tengok. Sebenarnya ni main peranan untuk ataupun psikologi, supaya tidak tinggalkan kesan trauma yang mendalam pada family dia. Itu penting ya. Okay, next. Ini kes report lah. Ada gambar lebih detail. Ini dalam cuba teka berapa hari. Doktor forensik mungkin tahu. Berapa hari doktor? 3 hingga 5 hari. Betul, 4 hari. 3 hingga 5 hari tu in between lah kan, 4 hari. Kalau saya tengok pada sini, doktor pun mungkin tahu, dan yang lain-lain yang ada pengalaman, tengok pada cacing tu, ulat tu, saiz dia tu kita dah tahu dah berapa hari kan. Dan juga baru tahu padahal dah biasa tengok. Dia ada tempoh-tempoh dia sampailah ulat ni ada sayap terbang ya. Ada tempoh dah. Kalau kecil-kecil halus mungkin sehari lagi, sehari 2 hari ya. Mayat ni dia ada 3 lapis kulit, betulkan saya doktor kalau silap ya. 3 lapisan kulit ya. Dalam tempoh 6 jam hingga 12 jam, kulit pertama dia akan rapuh. Bila dia dah mati, sel-sel mati,
Kulit pertama dia akan rapuh dan akan menyebabkan dia akan mudah tersiat. Dia akan naik minyak dia tu. Kan. Bawah kulit dia ni ada minyak dia tu. Bila tersiat naik warna putih. So sebenarnya kita ni warna putih tuan-tuan. Belum siat kulit je kan. Tak perlu pakai apa-apa produk. Kan. Jadi kulit yang kedua putih tapi dia berminyak. Ya. Di antara kulit siapa yang pakai kosmetik yang bukan tu takut dia menghakis kulit yang asal ni. Tu yang nampak putih tu. Kan. Risau juga kita kan. Di bawah kulit yang kedua ni dia ada lapisan ketiga. Dan di situlah ada cecair. Yang bercampur dengan nanah, darah dan sebagainya, namanya air mala. Kalau istilah kita lah orang Melayu. Air mala ni apa? Dia air yang sangat busuk. Ya, kalau dia pecah kena pada baju, nak basuh pun ambil masa. Kena kat tangan, nak cuci segera guna tanah. Gunalah minyak wangi ke apa ke, dia kadang-kadang tak hilang bau dia. Pekat. So dalam keadaan begini, dalam tempoh 3-4 hari ni, minyak dia keluar. Kita nak pegang mayat, dia akan tarik kulit licin. Kalau guna glove. So macam mana kita nak handle kes macam ni? Ambil kain, pegang. Ini kes, dia bagi fresh kat kita. Sebab biasanya forensik yang menghadap dulu. Kan? Kalau forensik menghadap, ulat-ulat semua dah hilang dah. Kan? Ini kes yang polis kata tak payah forensik. Tak payah postmortem. Boleh uruskan terus. Macam mana nak buat? Kan? Postmortem tak payah. Kalau postmortem kita selamat sikit kan? Forensik dah settle dululah ulat-ulat tu. Kan? Jadi ini isu ni dia bagi fresh macam ni kan. Macam mana nak buat? Dalam keadaan begini, jangan takut. Kita hanya bersihkan terus. Buka baju dia habis. Kan tutup aurat lah. Dan masih lagi kita jaga aurat. Lalukan air saja. Sekadar 3 gayung cukup. Okay? Ulat yang jatuh tu biarkan. Ulat yang kat badan pun biarkan. Tak payah rajin-rajin nak kutip. Kejar tu ada seekor lagi tu kutip. Biarkan. Bukan kerja kita nak mengutip kan. Rambut yang gugur, kulit-kulit yang gugur, kita ambil, asingkan. Bersihkan, letak dalam kapas atau kain. Di dalam kafan, kita selitkan tepi mayat. Itu hak dia. Kalau banyak lah. Tapi kalau setakat selai 2 helai, tak payah kejar lah. Tu selai lagi tu, dah masuk lubang. Biarkanlah dia pergi dengan tenang. Makna kata bahawa kalau banyak, kulit banyak, tetangga kulit itu, kita kumpulkan, bersihkan, letak tepi. Alright? Dan pada mayat ini baunya sangat busuk. Jadi kita kena cover supaya keluarga yang datang dia tidaklah terlalu sedih dan dia jijik pada keluarga sendiri. Apa kaedah yang kita boleh buat? Selain daripada kita guna kapur barus, cendana, air mawar, itu benda-benda yang biasa kita gunalah dalam pengurusan jenazah. Kita boleh guna daun pandan. Daun pandan. Dia bahan dia tu dia boleh menyerap ataupun dia boleh bau dia lagi kuat daripada bau mayat. Bawa kecil-kecil tu tabur dalam kain kapan tu banyak. Bunga rampai pun boleh. Apa-apa je bunga yang wangi kan. Letak saja. Dan mayat begini jangan kita letak kain kapan saja. Dia mesti ada lapisan plastik untuk cover. Body bag terlalu tebal. Ya, plastik cukup. Plastik tu macam mana nak cari plastik tu? Saya selalu katalah plastik tu besar. Dia bukan dalam besar saiz kain kapan tu, dia boleh potong lagi. Tuan-tuan cari kat hardware je. Ada jual. Dia segulung tu dalam RM12. Boleh 4 mayat kita tutup. Kalau pening kepala, alamak plastik apa ni? Biasa orang cat siling, dia lapik ke lantai tu. Tak nak abuk tu kan? Itu plastik yang kita gunakan. Atau kalau tak faham lagi, plastik yang kita makan shell out tu. Letak kat meja kan? Itu dia. Tak maaf. Kan shell out kan? Betul kan? Makan tu. Tabur makanan nasi atas tu kan? Oh, kita kalau makan atas meja marah dulu kan? Restoran buat, tak apa. Ini style kan? Alright. Jadi kita letakkan plastik di atas lapisan kain kapan tu. Dia ada 3 lapis sekalian. Lapisan pertama kain, lapisan kedua kain. Lapisan yang ketiga tu plastik. Lapisan yang keempat tu baru kain balik. Baru mayat. Kenapa tak letak mayat atas plastik terus? Dia secara logiknya kalau plastik lekat pada mayat yang berminyak macam ni ataupun berair, dia akan mudah terkoyak. So kita kena balutkan mayat tu dengan kain satu helai, biar kain tu menyerap ataupun basah tak apa. Kemudian plastik untuk cover. Dan yang 2 helai lagi tu supaya kain tadi tu, plastik cair ni tidak kena pada plastik tadi, ada kain tadi. Maknanya plastik tadi dah cover dah. Jadi kita hanya melihat kain putih saja. Di dalamnya tu berair tak apa, dah ada plastik dalam tu. Di sini pandangan kita. Okay, next. Katakanlah mayat begini.
Ni ada sejarah kisah ni. Okay, siapa next? Boleh tengok gambar lagi? Lagi? Okay. Ini mayat, dia kalau ikut proses perebutan di dalam kubur, dia nak ambil masa dalam 3 minggu ataupun sebulan ataupun 40 hari, 2 minggu, 2 bulan. Di atas tanah mengambil masa 10 hari je hingga menjadi begini. Sebab kerana adanya unsur-unsur lain, antaranya haiwan, kan, benda yang cepat merebut dia lah. Ini kes satu orang tua, dia meninggal dunia 1 Ramadan. Dia nyanyuk dan dia nak pergi ke masjid nak buka puasa. Ringkas cerita, anak dia tak tahu dia keluar bila, tahu-tahu dah hilang. Lepas tu cari kat masjid tak jumpa. Hari kedua tak jumpa, 3 tak jumpa. Sekecoh satu taman cari tak jumpa. Hari yang ke-11 Ramadan baru jumpa. Rupanya dia tergelincir kat tepi jalan besar tu. Ada macam gaung sikit. So tak ada siapa pun lalu kawasan situ melainkan orang yang mesti rumput, dia yang nampak. So mayat dah jadi gini. Family tak tahu. Family tahu dah jumpa ayah dia. So sebelum kita nak tunjuk pada family dia, kita panggil dulu waris dia. Boleh tak waris dia? Mana anak dia? Okay, anak dia. Nak masukkan siapa bang? 2 orang boleh, lelaki. Okay, saya punya anak. So anak dia dengan cucu dia masuk. Tengok. Yang perempuan duduk luar dulu. Saya tahu perempuan memang tak mampu nak menahan emosi begini. Melainkan forensik saja. Kan? Dia dah biasa. Kan? So bila kita masuk, tengok macam ni, dia macam okay. Atau family dia, tengok. Macam mana saya buat? Saya nak, mestilah family dia lepas kita uruskan nak tengok ayah dia. So macam mana kita nak buat? Di sinilah saya ambil kira ilmu yang saya belajar daripada embalming tu, prosedur pengurusan jenazah non-Muslim, kita cuba masukkan ke dalam Muslim. Okay, next. First saya bersihkan macam biasa. Mana-mana kotoran kita lalukan air je. Next. Okay, lagi. Next. Saya letakkan kapal macam biasa. Letak tengkorak dia, susun tangan dia kat mana, tulang dia mana. Kena belajar lah sikit anatomi kan. Ni jangan letak pula tulang kaki letak kat tangan. Jauh sangat beza dia kan. Boleh tahu lah, ni tangan dia ni. Kan? So lagi, tu bahagian organ dalaman yang belum hancur, hati, perut dan sebagainya, kita balut dengan kapas. Sebab tu antara hak dia. Jangan kita kata ni buang lah. Jangan apa saja benda yang kaitan dengan mayat, tanam sekali. Okay, next. Kita susun baik-baik ikut mana bentuk orang. Okay, lagi. Alright. Lagi. Kita cuci dan begitulah kita balut satu-satu dan saya akan bungkus dia dengan sempurna begini. Sehingga nampak macam satu jasad yang sempurna. Dalam dia kapas saja. Kita kumpul-kumpul kapas kan. So, lagi. Kita tak kain. So family datang, dia boleh peluk jasad tu. Bau wangi dah. Kita sembur minyak wangi apa semua. Nak tengok arwah ayah boleh tak? Tak malah, dia dalam keadaan yang uzur. Cakap macam tu. So dia faham lah. So dia boleh pegang, dia tidak trauma yang terlalu dalam. Maknanya macam kalau kita kata nak tengok ayah ke? Tunjuk gambar terborak kan. Lain jadi tu kan. Pengsan dia situ. Kan? Ini contoh lah maksud saya kata, apa saja pada mayat, tak salah untuk kita cantikkan. Bahkan itulah yang sunnah Nabi. Cantikkanlah kain kafan dalam kalangan kamu, kerana si mati akan berbangga dengan pakaiannya di akhirat nanti. Cantikkan. Lepas tu dalam bab untuk kafan jenazah ni tuan-tuan, kaedah berbeza. Mungkin cara saya ajar dalam kursus, saya kata kain kafan ni potong straight. Tuan-tuan belajar dengan orang lain, acik belajar lain cara kata. Acik belajar, ustaz tu kata zigzag. Itu style masing-masing. Saya daripada KL nak ke Kuantan, saya ikut LPT, kemudian exit Kuantan. Ada orang kata saya nak exit Kambang, sampai juga sini. Ada kata tak, saya nak naik flight daripada Subang terus ke Kuantan, sampai juga. Saya nak naik bas, saya nak naik ni, saya nak lalu daripada Great, Pusing Kelantan, Terengganu sampai Kuantan. Makna kata kaedah kita berbeza, matlamat sama. Apa saja benda yang berlaku, semuanya matlamat sama. Demikian dalam pengurusan jenazah. Tuan-tuan tak perlu fokus tentang macam mana nak koyak kain kafan, kucing kafan. Itu adalah kita punya kreativiti. Ya. Kalau pening kepala sangat, macam mana nak potong kain kafan ni? 10 meter tak potong lagi ni. Tak payah potong, gulung je mayat tu. Pun boleh. Syarat dia lah menutup aurat. Kena faham, menutup aurat. Asal tutup aurat settle. Ya. Saya nak bagi analogi mudah. Tadi Ustaz Dr. Elmi dah terangkan dah. Kita kain kafan biasanya 3 lelaki, 5 perempuan. 3 tu wajib sekiranya kain putih tadi. Sebab kain putih tu nipis.
perlukan 3 helai tutup aurat. Orang perempuan 5 helai sebab apa? Aurat dia lebih. Saya katakan, bagaimana pula kalau kita kafankan mayat dengan 1 helai kapit Turki? Cukup tak? Ke nak 3 helai kapit? Sehelai cukup. Sebab apa? Dah tutup aurat. Kafankan mayat dengan sehelai toto. Cukup tak? Cukup. Sebab maksud kafan ialah menutup aurat. Disunahkan berwarna putih. Kena faham. Jadi mindset kita kena betulkan. Tak perlu kita kata, ustaz tu ajar macam ni cara pakai serban dia. Itu style masing-masing. Apa saja ialah pokoknya tutup aurat cukup. Dan next. Okay, habis dah? Okey, habis. Jadi tuan-tuan, ini antara prosedur dia. Dan kita perlu sediakan mayat tu dalam keadaan yang secantik mungkin. Tak salah kalau kita pakai bedak pada mayat. Tak salah kita pakai celak. Gincu janganlah melampau sangat, kan? Makna kata sikit lagi boleh. Tapi bagi pengurusan yang non-Muslim, kita akan make up dia cantik. Ikut gambar dia exactly. Sebab apa? Itu adalah cara memorious yang terakhir untuk dia. Dan tak salah untuk kita bagi mayat yang dah siap kapan ni, kita letak kain batik. Itu pun sunnah juga, menutup kain putih tadi. Sebab apa sahaja aib pada badan mayat, sekiranya darah keluar ke, sekiranya bentuk badan dia berlainan ke, kaki bengkok ke apa ke, orang tak nampak sebab ada kain batik tutup. Ini kena jaga. Macam mana tuan-tuan nak buat sekiranya mayat reput ni, ataupun mayat yang berjangkit ni, tangan dia tak boleh nak kiam. Saya pernah jumpa mayat yang begini tangan dia. Landing tuan-tuan. Begini. Macam mana nak buat? Polis kata tak payah bawa pergi hospital, boleh uruskan. Pening pula gitu. Nak turunkan tak boleh, dia dah lock sini. Kita urut macam mana, dah 3 hari dah, badan dia besar begini. Habis macam mana nak buat? So kita buat macam mana keadaan mampu mayat. Tak payahlah kita paksa dia, jangan menyakiti mayat. Apa keadaan dia kita uruskan. So saya pun mandikan mayat dalam keadaan begini, tak ada masalah. Kapankan mayat dalam keadaan begini pun tak ada masalah. Dia jadi masalah waktu bila? Waktu jiran-jiran datang. Datang seorang makcik tu, dia pandang mayat tu, apa kembang bona kepala budak ni? Dia kata macam tu, apa kembang sangat kepala budak ni? Saya kata, makcik, tu bukan kembang kepala, tu tangan dia tu, makcik. Astagfirullah, mulut jahat kan. Sebab tu kita bila tengok jenazah, kita kena jaga mulut. Jangan kita kata apa-apa. Sebab tu tadi Ustaz Dr. Elmin pun tadi kata, yang terbaik menguruskan jenazah ialah waris, anak-anak. Sebab apa? Seorang anak, dia tidak akan ceritakan keaiban orang tua dia pada orang lain. Ada kita dengar anak bercerita, tadi aku uruskan bapak aku begini keadaan dia. Keluar macam ni tak ada. Tapi kalau orang luar, kemungkinan dia boleh cerita. Sebab tu nak cari tukang mandi ni, dia kena amanah. Pertamanya amanah, jaga aib dia. Apa saja yang berlaku, diam. Kalau kita nak cerita sebagai pengajaran, jangan sebut spesifik siapa orang dia, orang ni kan. Itu tak ada masalah. Jaga aib dia. Ada satu lagi kes, ni rare lagi tuan-tuan. Tim kami di Terengganu, dia tulis saya kat WhatsApp gambar satu mayat tapi dalam bentuk bongkah macam ni. Saya kata apa tu? Dia buka kain tu, mayat orang tua dalam keadaan bersila. Bersila tuan-tuan. Macam mana kita nak buat? Mati ke tu? Mati ustaz. Polis kata dia memang ada sakit jantung, tak payah bawa ke hospital, boleh urus dah. Cuma tak boleh baring dia. Dia dah keras, cramp. Mongkok je tuan. Dia baring kan tak boleh, dia tegak je tu. Jadi macam mana nak buat? Kita waktu tu sebagai tukang mandi, pengurus jenazah, apa saja keadaan mayat, kita ikut keadaan dia. Jangan paksa. Kotek sebelah. Bagi regang. Tak payah. Ikut kemampuan dia kan. Dah tak boleh nak macam mana. Kadang-kadang ada orang paksa menyakiti mayat. So kita mandikan mayat dalam keadaan bersila. Ustaz, kami mandikan dalam keadaan bersila, tak ada masalah, kata dia. Dia hantar laporan kat saya lah. Kami kafankan mayat dalam keadaan bersila. Mayat tu tak ada masalah, kami boleh handle. Yang jadi masalah ustaz, waktu kita nak solat jenazah, mayat bersila depan kami. Itu antara risiko, bukan risiko lah, cabaran. Ya. Jadi tu situlah kita nak kena fikir panjang. Ya. Satu benda, apa yang nak ditakutkan pada mayat? Pernah tak dalam dewan ni, boleh cerita tak pengalaman, dia tengah uruskan mayat, tiba mayat datang, bangun, cekik dia? Ada tak? Doktor forensik ada tak pengalaman macam tu? Kotlah ada kan? Tengah potong, dan tak ada. Melainkan dalam movie.
kan, movie ada kan dalam cerita Melayu kita ke apa-apa kan. Sebab benda tu yang akan memberikan kesan pada kita lah, kita fikir yang terlalu lebih, padahal benda tak ada apa pun. Saya 18 tahun dalam pengurusan jenazah tuan-tuan, baru lagi lah ya. Tak pernah sekali pun mayat bangun cukit saya. Dan yang paling untung, tak pernah sekali pun mayat komplain saya. Okey lah tu kan. Kalau ada yang komplain, itulah lah saya resign saya. Tak nak dah. Jadi dia kata bahawa kita kena betulkan masa kita nak uruskan jenazah, apa saja keadaan, itulah dia. Dia tak akan bangun, dia tak akan komplain, dia tak akan menjerit, dia tak akan masuk dalam mimpi kita, melainkan kita yang terbayang-bayang. Fikiran kita ni yang kena betulkan. Selain daripada kita kena rukiah dirilah. Janganlah terlalu cakap besar. Tak ada apalah kan. Benda ni kena jugalah kita baca ayat rukiah tu, antara amalan-amalan kita lah ya. Baik. Dan dalam pengurusan jenazah ini juga, bila berkaitan dengan penyakit berisiko tinggi seperti COVID, dia jenazah tak ada masalah. Itu bahagian dia. Kita sebagai pengendali ni lah yang kena menjaga diri kita dengan pemakaian yang betul, PPE. Tadi cerita dah tentang pemakaian kriteria dia, daripada atas kepala sampailah ke boot, semua kena jaga. Ya, cara penanggalan, nak tanggal tu pun ada prosedur dia. Bagi orang yang tak biasa, walaupun dia terlibat dalam pengurusan jenazah biasa, dia tak biasa tu bukan tak biasa pada nak urus jenazah. Untuk pemakaian, prosedur penanggalan, benda inilah perlunya orang yang mahir. Itulah orang yang mungkin telah ikut kursus, ataupun pegawai-pegawai perubatan atau doktor forensik ataupun yang ada dekat situ. Mereka tu lah yang akan membimbing. Kita nak ikut boleh, macam contohnya ada jenazah COVID kan. COVID ni macam mana kita nak handle, tak ada masalah. Keluarga boleh ikut, pakai PPE je. Saya kalau sejak daripada COVID 2020, kematian yang awal sehinggalah habis, memang saya akan libatkan waris. Saya kata, saya buka sebab kita dibenarkan 4 orang. Saya kata 2 orang mesti waris, bagi dia peluang. Time bila lagi dia nak menyantuni keluarga dia? Kita lah guide dia. Okay abang, pakai baju macam ni, pakai ni. Okay dah siap, okay masuk. Abang tak boleh buka ni tau sepanjang prosedur. Kita ikut peraturan semua. Boleh tak saya peluk sekadar tu je lah pasal pakai PPE. Dah selesai, belum keluar. So dia adalah satu benda yang ataupun ada ahli waris yang terlibat dan tidaklah menyerahkan sepenuhnya pada pihak hospital atau pihak pengurusan jenazah. Di sinilah peranan kita sebagai pengendali jenazah. Jangan kita bolot semua. Buka ruang untuk waris juga. Ajar dia, bimbing dia. Kita bukan kita handle, kita punya team dia. Warga duduk luar. Ini kesian. Baikkan kita kat tempat dia. Ni yang meninggal ni ayah kita ni, mak kita ni. Macam mana perasaan kita kan? Di sinilah kita kena ada timbang taruh. Jangan semua kita je. Ya, tuan-tuan ya. Baik, selesai bab ini saya ada satu lagi bab. Saya ada soalan ke? Saya takut nanti kalau ada ni ke? Tak ada lagi Baik. Next. Buka bahagian pengawitan. Pengawitan pula. Ya. Bahagian pengawitan ni pula, embalming, dia satu bidang yang mana sesuai untuk orang non-Muslim. Sebab dia akan melalui proses ni. Okay, ni tak apa terus cek. Ini ada prosedur untuk memasukkan cecair formalin ke dalam badan dan mengeluarkan kaviti, cecair darah dan sebagainya. Dalam badan kita, normally dewasa 5 hingga 6 liter darah. Dia kena buang sebab itu antara punca mayat cepat busuk. Ya. Dan setelah dibuang, ni minta maaf ni bahagian ari-ari atas. Kalau orang dialisis, itulah kawasan dia. Minta maaf. Stop kejap. Saya lupa. Untuk kamera boleh tak alih ke tempat lain dulu? Sebab apa, memang saya terikat dengan undang-undang kerajaan Filipin. Ya, benda ni tak boleh diulang sia. Boleh kita alihkan kejap ya? Boleh. Nanti kan kita buka balik. Ini sebab PNC Okey, kejap je. Okey mana-mana kamera ke minta off dulu ya. Okey. Baik, next. Buka ke play. Okey, di sini kita nak mencari 2 urat, arteri dan vein untuk keluarkan, ya. Prosedur dia lama, boleh kita skip sikit. Laju. Nak mencari urat je bukan senang tau. Ni badan dia kecil dia, kalau badan macam saya lagi payah ni kan. Okey, boleh sikit-sikit sampai keluar urat dia tu. Nampak dia cungkil tu, itu arteri. Dia bersebelahan je. Ya. Dan kita nak keluarkan ni untuk masukkan arteri laluan untuk formalin dan bahagian vein untuk kita buang darah. Darah tak akan keluar time ni sebab tak ada pressure. Dia akan keluar bila
kita onkan mesin ataupun kita pump mesin, barulah dia akan tolak keluar saki-baki darah luaran ni, semuanya akan keluar. Ya. Okey. Laju lagi tak apa. Okey, lagi. Panjang tu 11 minit, habis kita tengok video nanti. Kan? Okey, lagi. Panjang dia. Dia lemak-lemak tu lagi tebal, lemak tu lagi panjang proses kita. Kan? Jadi siapa yang kurang kecil tu kena diet sikit lah. Okey, kita hiris sikit. Bukan potong habis, hiris sikit untuk masukkan tube tu kita nak masukkan dan keluarkan darah. Mesin ni on, formalin dicampur dengan sedikit pewarna untuk nampak macam merah-merah sikit badan. Dia masuk 12 liter ke dalam badan mayat. Formalin ni adalah bahan pengawet yang biasa digunakan untuk makanan haiwan juga. Ya. Kalau kita nampak ikan-ikan yang segar kat pasar raya tu, kadang-kadang ada bahan pengawet tambahan. Right. Ubat masuk, darah pun keluar. Automatically dia akan keluar. Proses ni dalam masa setengah jam atau 1 jam. Setelah clear, kita akan tebuk satu lubang dekat atas perut mayat belah kanan. Di sini kita gunakan troka. Lebih kurang dalam 1 meter, hujungnya tajam, kelilingnya ada besi, lubang-lubang. Kita akan vacuum, sedut, hancurkan. Boom. Siapa yang buat tu? Nampak tak? Undertaker. Kena hati kering. Kalau doktor forensik pun dia ambil keluarkan je barang tu. Ni tidak dihancurkan. Kita embalmer tidak ada lesen untuk potong badan mayat. Tak ada kebenaran. Hanya forensik je boleh. So bagi kes begini, kita hanya buat lubang kecil je. Kita sedut keluar. Sebab apa? Dalam badan ni, organ-organ ni lah yang punca mayat cepat membusuk. Dia perlu buang. Ya. Setelah disedut buang dalam tangki septik, kemudian kita akan masukkan dekat tekak dia ni ubat kat muka dia semua. Di sinilah kita akan cantikkan, buat tersenyum sikit mayat tu, kan? Adjust sikit. Dan bagi non-Muslim, dia akan wrap mayat tu. Ataupun dia akan bersihkan dulu, kemudian kita akan pakaikan baju dia, ikut pada amalan dia lah. Ada agama kata 3 hari. Dia nak simpan, 3 hari lah baju dia. 3 lapis. 7 hari, 7 lapis. Kapan kita masukkan, ini prosedur biasalah. Ya. Dan kita make up, nampak? MUA. Kan? Desain kita. Dan kos untuk pengurusan jenazah bukan Islam biasanya 10,000 doktor ya. Biasanya 20,000 tu standard. Kalau nak grand lagi 100,000. Lagi banyak grand lagi hebat. Tengok kanda dia tu, emas. Jangan main-main. Nampak kita make up semua, pakaikan baju dia dan kita masukkan, nampak tak? Mencantikkan muka mayat supaya family tengok dia tidak tersedih. Setiap hari kita akan pergi ke chapel tu, tengok betulkan make up balik. Mana yang cair, kita betulkan balik. Make up yang cair tu panggil saya Dan setelah seminggu kita handle, mayat akan dibawa ke krematorium untuk pembakaran. All procedure semua saya attend. Dan kita akan bakar mayat. Dulu pembakaran menggunakan kayu api. Sekarang mesin. Dengan 1200 darjah Celsius, mayat dibakar dalam tempoh 2 jam. Menjadi debu. Ada tulang-tulang yang tak hancur, kita akan blend. Masuk blender tu, macam blender bawang tu kan. Kan tak tahu lah dia guna Thermomix ke apa, cepat betul. Tunggu jadi sebuk kan. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Ditimbang tinggal 1.5 hingga 2 kilo saja. Itulah berat abu mayat tu. Masuk dalam pasukan tu dan serahkan pada waris. Ini prosedur non-Muslim. Kebiasaannya lah yang menjadi bakar mayat. Kalau tanam lain pula cara dia. Ya, sebab lain cara, lain budaya, dia pun ada pandangan mazhab dia masing-masing. Okey, kita orang Islam tidak melalui prosedur ni. Melainkan yang meninggal di luar negara nak bawa balik ke Malaysia. Bakar tidaklah. Okey, boleh stop dulu? Buka cerita lain dulu. Ada video lain apa gambar awal tu ke? Okey. Orang Islam kita, kebiasaannya kita memang kita akan ke bumi mayat. Tapi ada negara-negara yang mana kos yang tinggi, satu. Yang kedua, family yang kata saya nak mayat anak saya balik ke bumi kat kampung. Anak dia belajar luar negara, dia tak ada kat Allah, meninggal, nak bawa balik. So prosedur dia ialah kena embalming. Yes, yang tadi. Tak termasuk dengan make up apa, tak adalah. Lepas kita
Selesai prosedur embalming, kita terus mandi, kafan, solat dan terus terbangkan mayat ke negara asal. Prosedur itu bagi kita orang Islam menyakitkan. Maka sebab itulah Nabi kata mana meninggal situ kita kebumikan. Maka jangan kita bawa balik mayat, sebab prosedur akan digunakan pakai. Di luar negara mereka straight. Ini prosedur termasuk Singapura. Ya. Dan in case kalau misalnya kata nak kebumi kat situ, ada komuniti Muslim, kena pandailah cari. Sebab tu saya pun salah seorang lecturer untuk saya lupa nama tu, di apa nama tu, diplomatik perhubungan antarabangsa di bawah MARA, kedutaan luar negara. Sebab saya punya kelas 2 kali je setahun, tu saya lupa nama dia kan. Setiap wakil-wakil kedutaan nak keluar negara, dia kena datang kelas saya dulu untuk belajar benda ni dan tahu apa yang perlu dia buat ketika sampai ke negara yang dia nak pergi. Dia kena campur dengan komuniti situ, mana komuniti Muslim, mana komuniti non-Muslim. So bila ada kematian luar negara, orang kita di luar negara, dia tahu nak rujuk siapa. Family nak ke bumi sini, so ada komuniti Muslim boleh handle. Di sini peranan dia. Ya, kita ada rangkaian juga. Ya. Dan bila mana jenazah ini nak buat balik, prosedur yang tadi diguna pakai daripada luar negara ke sini. In case kalaulah negara tu tak boleh bawa balik. Tadi saya cerita kalau negara tu boleh tanam, tak apa, boleh kita ke bumi situ. Tak boleh kita bawa balik. Tapi hukumnya haram. Family lah yang akan menanggung sebab dia buat keputusan. Haram ya. Tapi kalau tempat tu memang tak boleh ke bumi. Contohnya negara China. Mereka tidak membenarkan rakyat asing dikebumikan. Itu prosedur biasa. Nak tak nak kena bawa balik. Kalau tak nak, bakar. Apa pilihan yang kita ada? Takkan nak bakar, terpaksa bawa balik. Maka hukumnya harus bawa balik melalui prosedur ni. Itu di luar. Di dalam negara kita, tidak terlalu ditekankan dalam prosedur embalming ni. Mungkin ada, tapi pelaksanaan dia ataupun pemantauan dia tidaklah sedetail macam luar negara. Kita embalming ni ada 4 prosedur. Pertama, namanya ialah surface embalming, iaitu kaedah kita letakkan ubat dekat anggota yang terbuka, mata, hidung, kan? Macam kita letak kat atas ikan macam itulah. Kedua, hypodermical embalming, injection. Dia cucuk tang sini, 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 tang sini, tang sini. 5 liter formalin. Ketiga, namanya ialah arterial formalin. Arterial embalming, iaitu masukkan formalin di dalam arteri tadi. Yang keempat, cavity embalming, iaitu membuang cavity dalam badan keluar. Di dalam negara kita, bagi orang Islam yang contohnya nak daripada negara Indonesia, Bangladesh, Pakistan yang biasanya ramai kat sini nak bawa balik keluar negara, kita hanya gunakan 2 perkara tadi je, iaitulah surface embalming dan juga hypodermical injection saja. Kita tidak dah guna prosedur macam ni. Sebab kita yakin sampai sana dia terus ke bumi, tak simpan mayat lama-lama. Tapi di luar negara mereka tak macam kita. Dia kata prosedur tetap prosedur. Maka ini yang diguna pakai. Kenapa? Sebab tu kadang-kadang orang kata, yelah ustaz cerita, kami pun pernah hantar juga mayat ke Indonesia. Tak ada pun macam tu. Sebab kita tak berlaku kat sini. Bagi jenazah non-Muslim, kalau pergi ke Nirwana sana, inilah prosedur dah. Non-Muslim. Ya? Itulah yang saya nak terangkan dalam kaedah pengawitan mayat ini, embalming. Ya? Jadi tujuan saya belajar ni tak bukan supaya pendedahan awal pada kita, supaya tahu apa yang berlaku pada jenazah orang kita di luar sana. Dan yang kedua juga, sebagai kita nak cari apakah perkara yang baik, manfaatnya yang boleh kita masukkan dalam pengurusan jenazah Muslim. Antara yang saya belajar ialah kita nak cantikkan mayat tu. Banyak orang yang bila mayat tu dalam keadaan dah 2 hari ataupun dah malam meninggal, besok nak ke bumi, sepanjang malam tu mayat dah kebengkak. Dia tak tahu nak buat apa. Biarkan berminyak, darah ataupun air ni tak berganti. Maka kita sebagai orang yang menguruskan, keluarga yang menguruskan, ganti. Setiap waktu kita kena tengok. Make up lah, masih lap-lap apa semua. Supaya orang datang dia tengok, mayat ni elok, tenang je kan, macam tidur. Maka bila datangnya ucapan yang baik-baik, perkara itulah diaminkan oleh malaikat. Kata Nabi, apabila melihat jenazah, cakaplah yang baik-baik. Kerana ketika itu malaikat mengaminkan kata-kata kita. Itulah peranan kita sebagai orang Islam. Jadi nak datangkan orang untuk cakap baik-baik, kita sediakan mayat dalam keadaan yang baik-baik juga. Okay, insya-Allah. Ada persoalan? Tak ada. Rasanya lengkap je saya syarah ni. Ya. Betul tak ada ni? Okay. Ada 5 minit lagi kan?
Ada? Wah, takut saya doktor forensiknya. Yes, terima kasih doktor. Kalau dia dah autopsi postmortem, in case kalau misal kata dia nak bawa balik family dia, di sini kita sebagai embalmer, saya kata kita tak boleh potong badan mayat. Tapi bagi kes autopsi, dia dah potong dah. Kita buka je lagi jahitan tu. Buka jahitan tu, kita keluarkan apa yang ada dalam badan dia tu. Sebab itulah biasanya kalau di luar negara, kita akan bincang dengan forensik mana organ-organ ni yang dia dah check apa semua, masukkan dalam plastik. Kemudian dia letak dalam badan, sebab dia pula forensik dia tak boleh bawa keluar benda tu. Kan, forensik dia tak boleh bawa keluar sesuatu hati, mereka ada prosedur khas. So dia kena masukkan balik. So kita discuss lah, doktor nanti dah selesai masuk dalam plastik, masuk dalam badan, jahit simple je, kami akan buka balik, bawa keluar. So di sini peranan kita lah berbincang. Macam tuan-tuan lah beli ayam, kadang-kadang kan hati tu dia masuk dalam plastik kan, lepas tu masuk dalam buntut ayam balik kan. Itu dia kan, kita nak memudahkan cara kan. Jadi untuk kes autopsi biasanya begitu kita buat. Kita tidaklah rodok sebab dia dah potong dah, kemudian kita jahit balik. Yes, kalau muslim biasanya kita tanam, tapi mostly dekat luar negara dia akan hapuskan antiseptik. Dia percaya yang macam broker dengan organ yang dah hancur, tanam dia tak? Dia tak tanam, di luar negara tak tanam, dia masuk dalam tangki septik tu. Di sini kalau kita mengendalikan, macam saya kata, kita muslim tidak menggunakan kaedah ni, jarang berlaku lah. Melainkan kalau misalnya kata dengan antar Europe jauh, memang perlukan benda tu, so kita akan terpaksa guna prosedur ni, dan apa barang yang ada tu kita akan tanamlah, sempurnakan macam mana yang Islam lah ya. Biasanya prosedur dia kena serahkan benda tu kepada bahagian kimia lah. Kalau macam dah keluarkan organ sampai dia reach negara yang satu lagi tu, dia nak autopsi juga lagi yang dekat negara. Biasanya yelah, mungkin ada isu macam tu lah, tapi bagi saya tak pernah berlaku lagi lah. Sebab apa, kita macam kita muslim biasanya kita tak guna kaedah tu, so dia boleh lagi lah embam. Dan biasanya keputusan kita kat sini dibawa ke sana, tak ada isu lah, melainkan keluarga sendiri nak. Macam kes, ada satu kes saya tak ingat, 2 kali postmortem. Satu orang budak meninggal dunia kat Malaysia, budak Australia aku, kat hutan. Ya, betul ke? Betul tak? Doktor yang uruskan? Biarlah, insyaAllah. Kemudian dia ada second postmortem kan? Yes. Jadi saya tak pastilah macam mana postmortem yang embalmer yang buat tu macam mana. Ya, mesti dia akan clearkan benda tu. Mungkin ada perbincangan lain lah, tu tanya doktor lah kan. Ya, itulah yang saya boleh jawab setakat apa yang saya tahu. Alright, ada lagi? Okay, clear? Okay, alhamdulillah clear pun. Jadi saya boleh habis awal. Jadi secara boleh. Biasalah tu. Oh, 5 minit baru dapat. Sebagai penyanyi jenazah ni macam tak maksud ada ke amalan-amalan macam Ustaz buat. Sebab kadang kita orang ni dia skeptikal macam mandi mayat lah, apalah. Ni staff ke atau apa? Staff sini? Masya Allah. Pengurus jenazah? Bukan? Pengurus jenazah juga? Bukan? Bakal. Baik, bila kita nak uruskan satu benda, selain daripada kita nak betulkan mindset kita, kita kena ada amalan jugalah. Ya, amalan. Kalau sebut tentang badi mayat tadi, dia terbagi pada 2. Kita sebut badi mayat ni, kita kata badi ni lebih kepada gangguan lah, hantu, syaitan semua. Mana benda ni wujud juga, tapi bukan pada mayat. Itu adalah gangguan biasa daripada syaitan apa semualah. Dia tengok pada manusia ni lemah, takut, sebenarnya akan membayangi kita lah. Dia akan datang, dia akan bisik kat kita, kacau mimpi kita. So di sinilah sebagai orang yang nak menguruskan jenazah, dia kena pagarkan diri dia dulu. Antaranya dengan baca Al-Fatihah, dia kena baca Ayatul Kursi, Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, 3 kul, itu pun cukup memadai kan. Dan bagi orang yang tak biasa uruskan jenazah, dia nak tengok jenazah ni, jangan tengok tu kat muka. Ni tips lah, tak ada dalam kitab mana pun, tips. Ya, tengok daripada kaki. Tengok kaki sampailah kat muka dia tu, berhenti kejap.
istighfar, selawat, buka perlahan, baru kita ready. Sebab ada keadaan kadang-kadang Allah nak tunjukkan rupa mayat tu. Ni pandangan kita lawan Islam, ya. Macam mana keadaan dia, tersenyum ke, dalam keadaan yang mengaibkan ke. Dia bukan macam tuan-tuan tengok cerita tanah kubur ke, cerita Melayu tu kan. Kalau macam tu keadaan mayat terjeli, semua orang boleh tengok terjeli. Dia tidak macam tu, dia datang sekali imbas je. Kenapa mayat ni macam lain lah rupa dia? Panggil waris dia, waris datang tengok, balik kepada asal. Dia sekali imbas. Kita takut diri kita lah orang yang Allah pilih nak tengok keadaan tu. Jadi terkejut. Jadi sebab tu kita kena bersedia tengok perlahan. Itu pertama lah. Yang kedua, persepsi dari sudut kesihatan. Nabi kata dah, mana-mana orang yang menguruskan jenazah atau selesai menguruskan jenazah, hendaklah bersihkan diri dia. Mandi dulu. Sebab kita tak tahu entah mayat tu ada virus ke, penyakit ke apa, kita tak tahu. Mungkin bagi kita, antibody kita kuat. Kita ada anak kecil kat rumah, maka dia ni kecil lagi. Kita balik terus peluk dia. Malam-malam demam panas. Ni awak lah ni kan, balik tadi tak mandi, kan dah kena badi mayat. Dan mayat pula disalahkan. Padahal dia tak bersihkan diri dia. Lepas tu kita kena bersihkan diri dulu. Kalau boleh tukar baju, kemudian baru jumpa keluarga, terutamanya anak kecil. Jadi dari segi kebersihan, dua tu main peranan lah. Selain daripada tu, lepas kita selesai, kita kena banyak istighfar. Kalau lah bagi orang yang tak biasa dalam urusan jenazah, rasa macam ada benda lah ngikut ni, dia jaga kan, tengok kau mana kan, tengok kan. Saya dulu masa saya duduk kat KL, rumah saya lift kan, saya balik pukul 3 pagi uruskan jenazah kat HKL. Seram juga. Guru saya kata jangan terus balik rumah. Bagaimana? Rasa macam takut, bukan masjid tutup, kedai mamak. Lepatlah kedai mamak tu, dia boring, dia hilang tu kan. Siapa suka lepak mamak tu jaga banyak benda kat situ kan. Duduk situ dan diam sampai kita tenang, okey dah balik kan. Jangan terus balik rumah kan. Sebab kita tak tahu benda apa yang mengikutkan. Jadi itu antara tips yang boleh saya sampaikan lah. Satu lagi, kalau nak uruskan jenazah, saya ambil 1 minit lagi kita kena yakin ni yang masalah. Ilmu dah belajar dah, kursus 10 kali kursus dah pergi dah, tambah lagi Eton Master ni kan. Advance pula kan. Tapi urus jenazah tak berani lagi lah, takut lah. Benda ni ialah kita punya mindset juga. Benda yang kita tak Eton lagi, tak buat lagi, memang kita akan takut. First time tuan-tuan dan puan drive kereta, macam mana? Kita nak ambil lesen, 20-30 je kan, bawa 20-30 kejap mati enjin. Dulu pakai manual kan, sekarang auto lah. Budak-budak sekarang ni untung lah kan. Nak naik bukit undur kan. Itu normal. Sebab kita baru, kita tak yakin. Ilmu dah ada tapi tak yakin. Tapi dah 30 tahun bawa kereta, macam mana rupa? Macam pelesit tuan-tuan. Siapa tu? Hajar Rokiah kan. Dahsyatnya Hajar Rokiah ni sebab Allah bisa, tegal biasa. Benda yang kita dah buat lama-lama kan jadi kebiasaan. Maka first tu datangkan keyakinan, insya-Allah next akan jadi lebih mudah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih pada pihak Urustia atas jemputan sekali lagi. Saya harap tak menyesal lah celoteh saya ni. InsyaAllah ada umur rezeki kita jumpa dari kesempatan. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nail Bismillahirrahmanirrahim.